Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpahnya dapat sama-sama kita bersiaran pada hari ini dalam program PPDA Sempurna Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat JPN Selangor bagi tahun 2021. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, bahawa pada 19 Februari setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Anti Dadah Kebangsaan. Pengisytiharan ini telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 19 Februari 1983. Ini menunjukkan negara kita amat komited kepada usaha dan juga gerakan mencapai sasaran Malaysia bebas dadah. Masalah dadah bukanlah suatu perkara baru. Ia telah meresapi masyarakat kita sejak sekian lama. Sebenarnya, dadah merupakan satu kecelakaan yang amat besar dan boleh melumpuhkan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Dadah akan menghancurkan kesejahteraan hidup individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Ia tidak mengenal kaum, agama, usia, jantina serta apa sahaja pekerjaan mereka. Menyedari akan hakikat dan bahayanya dadah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan matlamat sekolah bebas dadah adalah menjadi hasrat Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memastikan murid sifar dadah dan sekolah bebas dadah. Sehubungan dengan itu, pelbagai strategi dan pendekatan pendidikan pencegahan dadah dirangka untuk dilaksana oleh pihak sekolah. Secara umumnya, strategi pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah berteraskan 4 pendekatan iaitu kurikulum, co-kurikulum, pembangunan sahsiah dan pengurusan kepimpinan. Gerakan memberteras dadah bersepadu melibatkan semua warga sekolah, ahli dan pemimpin masyarakat setempat serta semua agensi sekitar. Konsep kesepaduan bermaksud tindakan secara menyeluruh dan bersepadu dalam semua bidang. Melalui strategi kurikulum, murid-murid diberi pengetahuan dan kemahiran berkaitan bahaya dan kesan dadah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mesej bahaya dan kesan dadah ini boleh disampaikan ketika perhimpunan mingguan menerusi program 5 minit anti dadah. Edaran bahan-bahan bantu mengajar seperti poster, pamflet dan sebagainya serta melalui latihan kerja yang terancang. Guru-guru juga boleh membincangkan kesan dan bahaya dadah menerusi isi pelajaran dan topik-topik yang diajar. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang saya hormati sekalian, melalui strategi co-kurikulum pula, murid-murid perlu dilatih melibatkan diri secara aktif dalam gerak kerja persatuan dan kelab, permainan dan pasukan pakaian seragam. Latihan kemahiran dan pengetahuan perlu disusun secara sistematik bertujuan membangunkan minda, meningkatkan kesedaran agar tidak menghasilkan tindakan dan seterusnya mengekalkan tindakan untuk hidup dalam suasana sihat dan ceria, aktif dan harmoni. Secara amnya, kita boleh mempromosikan cara hidup dan gaya hidup sihat melalui kegiatan co-kurikulum. Pembangunan sahsiah dan jati diri murid perlu dipertingkatkan. Para guru dan murid sewajarnya berusaha mengisi ruang pembentukan peribadi dan sahsiah melalui pendidikan kerohanian, bimbingan dan kaunseling serta mematuhi peraturan dan disiplin sekolah. Program-program peningkatan sahsiah dan jati diri perlu diperhebat dan dimantapkan. Konsep kepimpinan melalui teladan, idola, karisma harus dipraktikkan setiap masa kerana ia akan diikuti, dipelajari dan diamalkan oleh murid sehingga menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagian daripada perwatakan mereka. Nilai-nilai positif mesti diterapkan dan dititik beratkan sepanjang masa sama ada di sekolah atau di luar sekolah selari dengan matlamat pendidikan melahirkan insan yang berkualiti dan berketerampilan.
Semua guru dan murid adalah berperanan penting untuk membangunkan sasiah dan jati diri masing-masing. Melalui strategi pengurusan dan kepimpinan pula, diharap dapat menggerakkan jawatan kuasa pendidikan pencegahan peringkat sekolah bekerjasama dalam satu pasukan melalui perkongsian smart partnership dan strategic partnership untuk meningkatkan kepakaran. Oleh itu, pihak pentadbir sekolah harus bergerak lebih proaktif untuk menjalankan program dan aktiviti pendidikan pencegahan. Persatuan ibu bapa dan guru, persatuan penduduk setempat dan agensi-agensi sekitar perlu memainkan peranan secara aktif dalam merangka dan melaksana program pendidikan pencegahan dadah. Semua pihak perlu dilibatkan secara langsung dalam semua bentuk program pendidikan pencegahan dadah. Perkembangan terkini senario kedudukan penagih dadah, rampasan dadah, jumlah pesalah dadah dan kemunculan dadah jenis sintetik menunjukkan bahawa gejala dadah di negara kita terus berada pada tahap yang membimbangkan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Dadah Kebangsaan, golongan belia di antara 19 hingga 39 tahun merupakan golongan paling ramai dikesan mengambil dadah. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bimbang kerana sejak akhir-akhir ini, umur dikesan mula menagih dadah sudah menurun kepada mereka yang berumur 13 tahun. Selain mencuba dadah, mereka juga dieksploitasi dalam pengedaran dadah secara kecil-kecilan. Mengikut laporan Agensi Dadah Kebangsaan, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Jabatan Narkotik PDRM, penghasilan dadah sintetik tersebut lebih bahaya daripada dadah. Dadah sintetik boleh mendatangkan kerosakan kekal kepada otak dan diri individu itu sendiri. Pengambilan syabu, pil kuda, ekstasi dan sebagainya boleh menyebabkan pergantungan kekal kepada dadah sehingga menyebabkan kematian. Dadah derita awal hingga akhir hayat. Sehubungan itu, semua warga pendidikan perlu memainkan peranan masing-masing untuk memastikan sekolah bebas dadah. Bagi mencapai hasrat dan tujuan ini, sekolah mestilah melahirkan murid-murid yang bukan sahaja berpengetahuan, berilmu dan berkemahiran. Bagi mencapai hasrat dan tujuan ini, sekolah mestilah melahirkan murid-murid yang bukan sahaja berpengetahuan, berilmu dan berkemahiran, tetapi juga mempunyai pandangan jauh dan terbuka, mampu terfikir dengan waras, membuat pilihan yang bijak untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Membuat penilaian, pemilihan dan keputusan yang bijak adalah satu disiplin yang baik. Murid-murid perlu diasuh dan dibimbing untuk merancang jadual harian, merancang jadual perkembangan diri dan merancang kehidupan secara positif dengan mengambil kira pentingnya faktor masa depan. Murid-murid perlu diasuh memerah minda untuk menjana idea-idea baharu, inovasi dan kreatif yang dapat dimanfaatkan bersama untuk pembangunan diri dan bukannya menyerah minda untuk diisi oleh anasir-anasir jahat, dakyah-dakyah palsu dan faktor-faktor yang boleh menjerumuskan mereka ke lembah kehinaan. Semua pihak perlu memainkan peranan berprinsipkan semangat kolektif secara bersepadu, bersungguh-sungguh dan secara sedar menjalankan tanggungjawab memberi pendidikan pencegahan dadah serta membentuk peribadi dan sasiah terpuji murid-murid sekolah. Semoga anak-anak didik kita akan terpelihara dan bebas dari dadah, berpersonaliti unggul dan bekerja cemerlang. Marilah sama-sama kita menyeru dan mengajak ke arah kebaikan dan bersama-sama mencegah kemukaran. Saya sedar bahawa tugas, peranan dan tanggungjawab memerangi masalah dadah ini adalah amat berat dan mencabar. Walau bagaimanapun, saya amat yakin bahawa dengan semangat dan tekad yang tinggi, istiqamah dan keazaman yang jitu,
Gerakkan secara menyeluruh dan bersepadu kita boleh percaya. Apa yang dilaksanakan sekarang adalah untuk kecemerlangan dan kesejahteraan hidup diri, keluarga, masyarakat dan negara. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Unit Hal Ehwal Murid di bawah Sektor Pembangunan Murid yang telah menjalankan inisiatif ini. Di samping saya berterima kasih kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, Cikgu Nur Hisham Hamzah yang merupakan alumni daripada Sepada USIM. Sudah tentunya pengalaman dan pengetahuan yang beliau dapat daripada USIM ini dapat sama-sama membantu kita dalam merangka dan merealisasikan program PPDA ke arah melihat anak-anak kita bebas daripada dadah. Dalam suasana COVID ini juga, saya menyeru kepada pihak sekolah untuk lebih kreatif untuk memastikan bahawa kita mampu untuk menerapkan anak-anak kita untuk bebas dari dadah. Pelbagai cabaran yang kita hadapi dan insya-Allah sekiranya kita berusaha dengan lebih gigih, insya-Allah kita akan berjaya. Sama-samalah kita memanfaatkan dan sama-samalah kita merealisasikan JPN Selangor terbilang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah bebas dadah. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar semua anak-anak? Hari ini bersama dengan Cikgu Nur Hisham lagi dalam sesi ceramah PPDA, Program Pendidikan Pencegahan Dadah, ya. Jadi pesanan cikgu kepada semua yang sedang online seramai 9,987 orang ketika ini, anda boleh cek di ruangan cek, tapi minta tolong menggunakan bahasa yang bagus-bagus, ya. Kerana apa yang kita tulis itu memberi kesan, ya, memberi kesan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Terima kasih juga yang telah like ataupun share video malam ini, dan anak-anak diharap dapat mengikuti dari awal sampai akhirnya, ya. Kita ada lagi beberapa siri ceramah video-video di dalam ceramah cikgu ini. Baik. Sekarang ini cikgu nak tunjukkan cikgu punya bahan ceramah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca doa dulu malam ini, mudah-mudahan lancar program pada malam ini dan semua yang mendengar ini mendapat sesuatu yang terbaik, ya. Kekuatan jati diri, hidayah, semangat untuk meneruskan hidup, mendengar ceramah tentang dadah yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Hisham bin Hamzah, salah seorang dari Diploma Iswazah Penyalahgunaan Dadah Sepada, Special Program for Alcohol and Drug Abuse dari Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, anak-anak, cikgu bukan bekas penagih dadah, tapi cikgu pernah, ni kita buka pintu gerbang dulu. Kita buka pintu gerbang dulu. Selamat datang ke program pendidikan pencegahan dadah dengan hashtag tahun ini lebih baik cegah oleh jabatan kita. Program ini ditaja oleh Jabatan Pendidikan Selangor, JPN Selangor. Baik, cikgu belum pernah masuk penjara. Cikgu belum pernah masuk penjara. Okey, dia tak keluar slide di sana, ya. Slide tak keluar di sana. Dia start di sini. Okey, sekarang kejap kita tunggu tengok nampak ke tidak di dalam TV. Okey, dah nampak. Baik, okey. Nampaknya cikgu nak agak kebesaran ni, kita kecilkan sikit dulu. Biar anda boleh baca yang di kat mana yang bagus, sini ke sini. Okey. Baik, cikgu tidak pernah masuk penjara atau pusat serentik kerana menjadi penagih dadah. Jadi, tapi cikgu nak kongsikan daripada pengalaman cikgu selama setahun belajar tentang ilmu penagihan dadah ini. Jadi cikgu memahami sangat dunia penagihan ini.
Baik. Dan cikgu pernah menyampaikan ceramah kepada ramai orang di sekolah, di surau, di universiti, di maktab perguruan. Cikgu dah sampaikan ceramah banyak tempat, termasuk di masjid-masjid berkenaan dengan dadah. Ini gambar cikgu lama punya ceramah dulu ya, ceramah di sekolah-sekolah. Tapi tahun ini disebabkan oleh Covid, kita tidak dapat mendengar ceramah secara live, tapi berubah secara bukan secara live di depan gini live depan, tapi sekarang ini live tapi di udara. Tapi cikgu pernah ada pengalaman juga gambar di sebelah kanan ini, cikgu melawat ke pusat kajian dadah Asia di Pulau Pinang bersama dengan rakan-rakan itu. Kita dah sampai sana dan kita tengok mendengar kajian-kajian tentang dadah. Baik. Sebenarnya cikgu ada banyak video-video yang menarik untuk ditayangkan pada malam ini, tapi sayangnya saya sudah test video itu, dah upload ke YouTube, dan YouTube memberi amaran kerana ada sesuatu yang mungkin sebab undang-undang YouTube jadi tidak boleh. Jadi terpaksalah malam ini ceramah tanpa video-video yang telah disiapkan. Okay, cikgu pernah pergi ke sini anak murid sekalian. Yang mendengar ceramah saya ini adalah anak murid sekolah rendah dan sekolah menengah, dan guru-guru juga, pegawai-pegawai juga ya. Kita maaf semua. Kita bercakap dengan anak-anak, mudah-mudahan mereka dapat hidayah malam ini ya. Dan juga ibu bapa dan juga ibu bapa. Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini dapat dengar satu ilmu yang kita rasa macam tak perlu dengar. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Dan anak-anak, cikgu pernah membuat lawatan ke seluruh pusat serenti di Malaysia ni. Cuma mungkin ada 1-2 yang tak pergi pusat serenti, dan kita bertemu dengan para penagih dadah. Kita bertanya pada mereka dan kita fahami. Baik. Ini peta Malaysia peta Malaysia. Anda tengok di sini apa maksudnya 90-10. Peta Malaysia besarnya peta Malaysia ni Cikgu nak cerita di sini ada seramai 90 lebih ramai lelaki daripada perempuan yang menjadi penagih dadah. Makanya kita tak boleh mencuba-cuba untuk ke arah mendekati dadah, kerana sekali kena selamanya terlena Sekali kena jadi penagih dadah, dia akan berterus-terusan. Tidak ada jalan selamat, tidak ada jalan untuk keluar dari menjadi penagih dadah. Walaupun meronta-ronta, menangis, hati kecil nak keluar, tapi tidak boleh keluar. Kalau ada pun yang boleh keluar, hanya 1 dalam 1000. Hanya 1 dalam 1000 Sangat susah sekali nak keluar, walaupun ada keinginan untuk keluar. Baik, anak-anak, di Malaysia ada 30 juta rakyat Malaysia, lebih kurang 30 juta. Di Vietnam cikgu pernah pergi bersama rakan-rakan, ada 80 juta rakyat. Mana ramai? Di Vietnam 80, Malaysia 30 juta. Mana lebih ramai? Pastinya lebih ramai itu adalah dari Vietnam. Tapi satu kenyataan satu data di Malaysia, walaupun rakyat dia kecil 30 juta, tapi dalam data yang menagih dadah adalah seramai 250,000 orang 1/4 juta tu. Ada orang soal juga, kenapa banyak sangat ini? Ini kemungkinan orang yang ditangkap tadi dah keluar, kemudian tangkap lagi. Kerana hidup orang penagih dadah ini seperti angka 6 angka 6. Dia mula-mula tak jadi penagih dadah, kemudian dia terjatuh dalam jurang penagih dadah. Dia cuba nak keluar, naik, jatuh balik, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Dan tidak heran kalau ada penagih dadah pernah masuk pusat serenti 3 kali, 4 kali, 2 kali masuk penjara. Itu tidak heran. Baik anak-anak, 30 juta rakyat Malaysia, 250,000 adalah pernah ditangkap kerana penagihan dadah. Tetapi di Vietnam hanya ada 3,000 orang sahaja yang menagih dadah. Kenapa jadi seperti itu? Kerana di Vietnam orang yang menagih dadah, menurut kawan cikgu, kita pergi sana 3 kali didapati menagih dadah, ditangkap, dia akan disuntik dan mati. Hukum bunuh lah, tapi cakap hukum bunuh dia adalah disuntik, tidak ditembak. Kerana bagi mereka penagih dadah adalah penjenayah. Kerana orang yang menagih dadah ini, dia akan buat macam-macam untuk mendapatkan duit untuk beli dadah.
Tapi di Malaysia kita bukan seperti di Vietnam. Kita masih menganggap penagih dadah adalah pesakit yang perlu dibantu. Ya, moga-moga mereka masih ada harapan untuk berubah jadi orang yang baik-baik. Karena kalau sudah jadi penagih dadah, ini susah nak berhenti. Dek, cikgu pernah berada di pusat Serenti, cikgu jumpa dengan satu orang pakcik. Waktu asar cikgu solat di pusat Serenti. Sudah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu tengok ada seorang pakcik ni, dia dah tua, duduk atas kerusi solat atas kerusi. Jadi di hati cikgu ni nak tanya dia, ni pakcik ni dari mana ni? Kemarin tak ada, ni baru masuk pusat Serenti. Jadi habis solat pergi jumpa dia, tanya dia, pakcik dari mana? Dia jawablah dari negeri mana. Jadi cikgu tanya lagi, kenapa masuk sini? Maksudnya apa punca masuk sini? Dia ketawa. Apa katanya? Ini anak-anak lah ni punya pasal ini, ya, anak-anak. Karena anak-anak dia dah bosan tengok ayah menagih dadah. Jadi anak dia hantar dia ke situ. Kalau ikutkan dia tak nak berhenti. Itu susah nak berhenti penagih dadah ni. Dan ada satu kisah lagi, dek, seorang penagih dadah ini, dia kalau sakit tubuh ni kan dia menggigil, sakit seluruh tubuh dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jangan cuba ya. Cikgu pun tak cuba. Ini dengar cerita dari orang penagih dadah. Dia kata sakit seluruh tubuh, tak ada bahasa nak cerita. Baik, pakcik ini dia duduk di rumah, dia sakit, menggigil. Dan anak dia belajar di sekolah menengah ke universiti gitu, dapat ada duit lah kan. Jadi bila dia tengok ayah dia sakit, menggigil, dia sayang ayah dia kesian ayah dia bagi duit pada ayah dia untuk beli dadah. Dia tahu tidak ada ubat lain. Jadi ayah dia pun pergi beli dadah dan okeylah sekejap. Ini cerita ni tak bagus sebenarnya ni. Lepas tu 2-3 hari kemudian dia sakit lagi. Dia cerita ni, orang ini, anak dia bagi duit lagi. Anak dia perempuan begitu sayang pada ayah dia. Dia tolong ayah dia. Dia tahu ayah dia tak ada ubat lain. Kalau dah menagih dadah tidak ada ubat lain dia. Berterusan. Tak lama kemudian kakak yang perempuan ini pergi ke sekolah. Jadi bila tiba musim cuti, mak dia telefon. Kak, tak pulang kak? Tidak, mak. Kenapa? Duit habis. Ayah dia yang dengar sebelah tu terkejut. Duit dia habis, anak dia habis ke mana? Untuk bapak dia, untuk suntik dadah. Jadi saat itu ayah dia mula rasa insaf, nak buat U-turn, nak berhenti sap dadah. Ayah dia jumpa dengan pak saudara dia, bagi tahu, tolong cari untuk aku tempat untuk aku nak sembuh penagih dadah. Pak saudara dia menangis dengan cerita ni, dek. Pak saudara dia kata, kami lama dah berdoa untuk kau, baru hari ni kau terbuka hati. Semua menangis. Jadi kalau ada dalam keluarga yang terlibat penagihan dadah, bantu dia, doakan dia. Jangan putus-putus, ya. Jadi itu perbandingan di antara Vietnam dengan Malaysia, Okey, seterusnya lagi. Di Vietnam ada 3,000 orang penagih dadah. Kenapa tadi? Kerana mereka bunuh penagih dadah, Di negara lain dia bunuh. Tapi di Malaysia ada seramai 250,000 orang penagih dadah yang berdaftar, mungkin berulang-ulang kali, dan rakyat dia hanyalah 30 juta lebih kurang. Baik, dek. Tengok begitu dahsyat sekali, Kerana sekali terkena susah, maka kita kena jauhi dari dadah. Dadah itu sebetulnya memang ada bagusnya, tapi bila masalahnya disalahguna, dia jadi efek pada diri kita, jadi masalah. Baik, ini cikgu dengan kawan-kawan pergi ke Vietnam. Ini bukti kita dah pergi Vietnam, dah tengok di sana, Jadi mereka ditangkap penagih dadah itu, diberi latihan di pusat macam sekolah lah, sekolah macam vokasional, diajar buat kraft tangan, buat raga, baiki aircon, repair peti ais. Jadi kerajaan mereka beri ilmu dan lepaskan mereka supaya bekerja. Okey, baik. Ini cikgu bersama dengan sahabat-sahabat cikgu yang dalam bulatan tu adalah sama belajar dengan cikgu dulu. Kita belajar dengan Prof Datuk Halim, dan beliau adalah bekas pengarah EEDK Selangor dan hari ini menjadi pengarah EEDK Kuala Lumpur. Tahniah orang Kuala Lumpur. Dan sebelah Cik Razif itu adalah Tuan Idrus yang sekarang berada di jabatan orang lama dalam membuat kerja bahagian dadah. Baik, dek. Apa itu dadah? Di Malaysia ada istilah dia, di Indonesia pun ada satu istilah lain. Dadah adalah bahan yang memabukkan dan memudaratkan kepada akal fikiran tubuh manusia. Bermula dari akal rusak, bila akal dah rusak, tubuh pun rosak.
Manusia ni dek, kalau tangan kudung boleh kahwin tak? Boleh kan? Kalau mata buta boleh kahwin tak? Boleh kan? Tangan kudung boleh kahwin, mata buta boleh kahwin, bisu boleh kahwin? Boleh kahwin. Kaki kudung boleh kahwin? Boleh kahwin lagi. Tapi kalau otak dah rosak, walaupun handsome, walaupun comel, tak ada siapa nak. Betul tak? Siapa sini nak kahwin dengan orang yang otak tak betul? Angkat tangan. Itulah. Kalau dah jadi penagih dadah, yang rosak ni adalah otak. Bila otak dah rosak, seluruh tubuh akan menjadi rosak. Baik, di Indonesia ada satu orang ustaz membuat satu makna. Apa tu narkoba? Dadah di Indonesia mereka panggil narkoba. Narkoba. Apa tu nar? Nar itu adalah narkotika. Dadah lah. Dan koba tu adalah daripada obat tu, obat-obatan. Mereka asingkan obat dengan dadah. Tapi ada satu istilah lain. N tu adalah neraka. A adalah R, rumah. Narkoba, neraka adalah rumah. K, kepada. O, orang-orang yang. B, bejat. A, akhlaknya. Jadi neraka itu, tempat tinggalnya itu adalah kepada orang-orang yang akhlak dia tak bagus di dunia ini. Melawan mak ayah, melawan toke, lawan Tuhan. Jadi tempat kembali dia nanti ke neraka. Na'udzubillah. Baik, cikgu rasa video ini, cikgu tunjuk sekejap. Rasanya video ini boleh ditonton, rasa tidak salah dari segi ilmu di undang-undang YouTube. Tunjuk sikit saja. Tengok ni. Okey, jangan tunjuk lama-lama. Nanti kena bank. Itu kalau sudah menjadi otak tak betul. Otak tak betul. Kesian mak ayah membesarkan anak-anak. Dapat anak macam tu. Daripada sekolah rendah hantar sekolah hari-hari. Dan sampai di pintu pagar sekolah, cium pipi kiri kanan. Tapi akhirnya jadi penagih dadah. Sayang sekali kan? Minta jauh. Okey, adik pernah tengok benda ni? Kalau ada di rumah, pernah tertengok, macam ni je ganja. Benda inilah, sekecil inilah yang boleh merosakkan manusia. Benda yang tak besar sangat, kecil saja. Dan ada kakak-kakak kita di universiti, biasa kalau laki-laki ni nak periksa, dia tak peduli sangat. Dia tidur je nak periksa, laki-laki biasanya. Tapi kalau perempuan, dia rungsing, dia takut tak lulus, maka dia nak supaya boleh belajar berhari-hari tanpa mengantuk, mereka mengambil pil. Bila mak tanya, ni apa ni? Tak adalah mak, ini pil untuk... Adalah, dia katakan sebenarnya itu adalah campuran dadah. Dan cikgu teringat ni, awas perempuan perempuan yang selalu makan di kedai-kedai. Ada pernah terjadi satu orang minum air, kemudian dia tinggal di kedai ni, dia tinggal pergi ke toilet sekejap, dia datang tu, dia minum air dan dia pengsan. Dia tak tahu air dia tu tadi ada orang nakal sudah masukkan dadah. Dadah itu dia tidak merubah warna air dan tidak merubah rasa dan tidak merubah bau. Kalau air itu melu lah, tak jadi warna lain. Tapi dadah itu boleh membuat perempuan yang diracun tadi menjadi pengsan dan hilang ingatan. Bila pengsan terjadi sesuatu yang tak bagus, kemudian bila dia sedar, ayah dia tanya apa yang terjadi, dia kata tak ingat. Dia kata tak ingat. Okey. Ini salah satu akibat penagihan dadah. Remaja bakal pusat tahfiz didakwa membunuh ambil dadah. Jadi orang yang sudah mengambil dadah ni, dia akan buat apa saja, entah kenapa lumba motor tu supaya lebih sedap lagi lumba motor, dia ambil dadah. Jadi lupa diri. Dan cikgu pernah berjumpa dengan adik ini, anak ini, dan beliau tidak bersalah kerana dilahirkan oleh seorang ibu yang penagih dadah. Kita jumpa dia di satu tempat dalam Malaysia ini, dan beritanya begini, dek. Ketika dia lahir, baby lain menangis. Macam mana bunyi nangis? Kuah, bunyi kuah. Tapi baby ni menangis bukan kerana haus susu, tapi sebab dia perlukan dadah. Jadi cikgu dengar begitu terkejut sekali. Kata orang yang jaga budak ni, selama ini saya tak terfikir ada baby penagih dadah, tapi hari ini kita bertemu.
Kenapa? Kerana apa? Kerana baby ni dulu sebelum dia lahir ke dunia, dia duduk dalam perut mak dia. Dan mak dia seorang penagih dadah morfin. Dadah tu ada nama dia heroin, ada nama morfin. Jadi apa yang mak dia makan, babynya terima. Mak minum Melo, baby terima Melo. Mak makan tepung pelita, anak dia makan tepung pelita, kan. Dan kalau mak dia isap dadah, dia pergi ke baby juga. Dan baby ni bila lahir ke dunia, bila dadah tu dah habis dalam tubuh dia, dia akan sakit, menggigil sakit. Tidak ada cara lain, doktor terpaksa suntik pada budak ini dadah morfin supaya dia hilang sakit itu. Dan benda tu berlaku satu hari 4 kali. 4 kali baby ni disuntik supaya nak bantu dia yang sakit tadi. Ini baby penagih dadah, dahsyat sekali, bukan main-main. Tapi sekarang hari ini alhamdulillah baby ni dah besar dan kita rahsiakan dia di mana dia berada, kita tidak tunjukkan. Tapi itulah nak ceritanya, penagih dadah datang adanya dari baby sampai ke pelajar sekolah rendah pun ada, sekolah menengah sampai ke universiti, apalagi orang-orang yang sudah dewasa. Ni ada musim-musim hari ni orang stres sebab PKP, kerja tak ada, dia main dadah juga. Baik, untuk anak-anak yang Islam, Quran pernah berfirman, Tuhan pernah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa kata Quran? Sesungguhnya, walaqad, sesungguhnya, dzara'na, kami telah sediakan li jahannam, di dalam neraka jahannam, katsiran minal jinni wal insi, banyaknya, kita panggil tempat tinggal, tempat duduk ataupun kuota untuk jin dan manusia. Tuhan dah siap dah. Bukan untuk haiwan, bukan untuk tumbuh-tumbuhan, tapi untuk manusia. Manusia yang macam mana? Lahum qulub, dia ada hati. Tapi apa yang terjadi? Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia ada hati tapi hatinya mati, tak berfungsi untuk menjadi hati. Dia ada mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia ada mata tapi tidak boleh melihat. Dia boleh tengok ni alat-alat tapi tidak boleh melihat kebenaran. Tidak mengerti, tengok orang lain jadi penagih dadah, sakit, mati. Dia tidak boleh memahami, tidak boleh dapat hidayah. Ada hati tapi mati, ada mata tapi buta, ada telinga, walahum adhanun, mereka tu ada uzunun, ada telinga, la yasma'una biha, tapi tidak mendengar. Inilah dia ahli neraka yang Tuhan bagi tahu ciri-ciri dia mudah saja. Tak nak jadi ahli neraka, kita belajar ini. Ada hati tapi mati, ada mata tapi buta, ada telinga tapi tuli, tidak mendengar yang baik-baik maksudnya. Jadi Quran kata apa lagi? Ulaika, mereka semua ini kal an'am, seperti binatang. Siapa yang kata ni? Tuhan yang kata ni. Orang yang ada hati, ada mata, ada telinga tapi tak guna, dia ni seperti haiwan. An'am ni haiwan kaki 4. Entah itu kambing, entah itu lembu, entah itu kerbau, ula balhum adal, bahkan manusia ini lebih teruk, lebih dahsyat daripada haiwan. Haiwan dia hidup kat dunia sampai masa dia matilah. Dia tak hidup lagi kan. Tapi manusia sebenarnya sampai saat dia mati, yang mati itu adalah tubuh dia, tapi roh dia terus berkelana di alam barzah. Ulaika humul ghafilun, itulah dia orang-orang yang lalai. Jadi kita jangan jadi orang-orang yang lalai, Sesungguhnya kami telah sediakan dalam neraka jahanam banyaknya tempat tinggal untuk jin dan manusia. Mereka ada hati tapi tidak memahami, ada mata tapi tidak melihat, mereka ada telinga tapi tidak mendengar. Mereka bagaikan haiwan. Kalau kita kata ni agak kasar sikit, macam haiwan, tapi itulah bahasa Tuhan. Okey deh, adakah orang yang penagih dadah ni perempuan? Ada di Malaysia ni ada banyak pusat serenti, ada 28 kalau tak salah cikgu dululah, sekarang mungkin bertambah ke tidak. Tapi ada satu pusat serenti untuk perempuan. Artinya ada
Itu di Bacok, Kelantan. Orang dari Johor, dari Kuala Lumpur, dari Selangor, mana-mana, kalau dia ditangkap, diletak di Bacok, Kelantan. Ini 3 pelajar perempuan tingkatan 3 ditahan bersama dengan Dadah. Dan cikgu pernah dipanggil oleh AADK Wilayah Persekutuan bersama dengan rakan-rakan cikgu untuk bagi ceramah kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan penagihan dadah. Jadi apa cerita yang paling menarik? Waktu cikgu ceramah, ada satu orang budak perempuan. Cikgu tengok comel je dia ni, budak perempuan ini. Cikgu ingatkan dia datang untuk menemani kawan dia dengan ceramah. Habis cikgu ceramah, pegawai AADK terus buat yuring sekali lagi. Dan bila buat yuring didapati, tahu tak yuring tu apa dia? Disuruh dia buang air kecil dan ditengok dalam air kecil dia tu ada dadah ke tidak, dan ternyata perempuan ini kali ketiga terlibat dengan dadah. Perempuan comel, anak muda. Orang KL ni kesian. Siapa sini orang KL? Orang KL ni ada penagih dadah, bukan penagih dadah, pegawai dadah ni, pegawai ADK. Dia tangkap budak-budak ni, dia tanya kamu ni, kamu balik pukul apa malam-malam? Dia kata apa budak-budak ni? Bang, kalau tak pukul 12 kami tak balik rumah lagi. Dia berpeleseran di mana-mana ni. Sekarang taklah PKP, tak balik rumah budak-budak KL ni. Bukan semualah, dia tak balik rumah kalau tidak pukul 12. Malam berjaga, siang tidur. Termasuk beberapa orang perempuan. Jadi perempuan comel tak didik, rupa-rupanya dia tu yang cikgu ingatkan datang untuk mendengar ceramah, tapi rupanya dia yang terlibat dengan dadah. Kesian masa depan. Cikgu pun pelik, dari manalah kau dapat duit ni? Apalah, tak ada kojong kau, benda tu yang diambilnya. Jadi kita tak nak lah. Sebab orang yang jadi penagih dadah ini, tadi kan, awal-awal tadi, apa yang rosak? Otak dia rosak. Manusia ni kalau otak rosak, dia tak berfungsi lagi lah. Satu nikmat yang paling besar dalam hidup ini bila kita tidak syukuri. Ini yang berlaku ni. Tahun berapa ni? 6 maut terlebih ambil dadah. 6 orang maut terlebih ambil dadah. Di pesta di Bukit Jalil sampai mati. Main disco, ambil dadah sampai mati. Tadi pelajar tingkatan 3 ini pelajar IPT salah guna dadah semakin meningkat. Pelajar IPT, mak ayah tak tahu, duduk di kampung, datang ke Kuala Lumpur, datang ke universiti-universiti di Kuala Lumpur, di Selangor ini, rupa-rupanya dia terlibat dengan penagihan dadah. Mak ayah tak tahu, kesian mak ayah, membesarkan dia susah payah, akhirnya dia terlibat. Ni tengok ni dia, ada 29 orang terlibat dengan parti dadah. 16 warga asing turut ditangkap, disyaki ambil cabut ketika sertai konsert di Bukit Jalil yang tadi tu Okay, next. Kenapa? Salah satu punca terbesar kenapa manusia terlibat dengan penagihan dadah, salah satunya adalah disebabkan oleh terlalu kurang didikan agama. Didikan agama kurang. Mak ayah dah ajar, ayah dia baik, tapi dia tak nak terima. Tak nak terima. Kita ni bila tidak ada agama, kita boleh menjadi macam-macam. Ingat dek, dalam tubuh kita ni kalau cikgu sekolah anda buat ujian, ingat sini, ada 3 rongga dalam tubuh manusia ni. Okey, ikut cikgu semua. Ikut cikgu. Ada 3 rongga dalam tubuh kita yang mesti diisi. Yang pertama, kepala. Yang kedua, hati. Yang ketiga, perut. Ada 3 benda ni kena isi. Kalau tak isi jadi masalah, problem. Jadi apa? Masalah, problem. Okey, kepala nak isi apa? Kepala kena isi dengan ilmu. Isi dengan ilmu. Hati jangan biarkan lompong, isi dengan agama. Ingat Tuhan. Orang ada ilmu banyak sampai ke universiti, tapi agama tidak ada, dia jadi jahat. Jadi pegawai bank mencuri duit bank. Sebab ada ilmu, bijak, tapi agama tidak ada. Orang ada agama, tapi ilmu tak ada, tak maju. Baik, tapi tak maju-maju. Jadi otak isi dengan ilmu, hati isi dengan agama, dan perut isi dengan makanan yang halal. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Tuhan kata banyak atas muka bumi ada makanan. Rumput pun boleh makan, halal. Tapi kita tak makan lah kan. Tapi jangan dimakan benda-benda yang haram itu. Bila perut masuk benda haram,
akan rusak seluruh tubuh ini. Ya. Jadi 3 ni mesti isi. Kepala isi dengan ilmu, hati isi dengan agama. Ya, baru kita hidup ni maju. Okey, cikgu dulu pernah ada pengalaman seorang hamba Allah, sekarang dia sudah meninggal dunia. Dia dulu bekas penagih dadah, ini Pakcik Hafni baju merah ni, dan dia berhenti jadi penagih dadah. Dialah antara satu dalam 1000 yang berjaya berhenti menagih dadah. Dan dia pergi ke mana-mana berdakwah di pusat Serenti. Dia berdakwah, dia mengingatkan orang, menyedarkan orang supaya tidak menjadi penagih dadah seperti dia. Jadi cikgu bawa dia ni pergi berceramah ke mana-mana, sampai ke Labu dinilai di sekolah apa nama tu di Labu, pernah bawa, dan beliau banyak berpesan dan sudah meninggal dunia. Tapi kita nak ambil kata-kata beliau apa kata beliau? Beliau kata dadah itu sial. Agak kasar sikit. Kenapa dia kata kalau istilah dadah tu najis, macam tak berapa menakutkan dia kata. Bagi dia dadah itu macam itulah. Kenapa? Kerana dadah itu boleh membuat fikiran, perasaan manusia itu berubah dan akhirnya tingkah laku berubah. Mula-mula apa dia? Fikiran. Kemudian pergi kepada perasaan. Dia berkait tu. Orang logik ada banyak fikiran, orang feeling ada banyak perasaan. Orang ada sama banyak, ada dua-dua itu. Bila fikiran rusak, perasaan rusak, tingkah laku pun berubah semua. Ini pesanan beliau. Dan beliau meninggal dunia katanya dalam keadaan bagus, tersenyum Jadi jangan anggap sekali orang tu menagih dadah dia akan jadi orang yang hina dina sampai mati. Mungkin dia lebih baik daripada kita kalau dia sudah faham agama, dia sudah ditangkap masuk penjara, diberi agama di situ Dan ada penagih dadah yang ditangkap, dia tak mau pulang. Dia masih terus-menerus duduk di pusat Serenti. Kenapa? Kerana dia tahu bila dia pulang dia akan terdedah dengan ancaman-ancaman dari luar. Dia sanggup duduk dalam tu terus. Dia nak jaga diri dia sebenarnya. Biarlah tak kahwin, biarlah dia tak ada duit banyak, asalkan dia selamat. Macam tu sekali tau. Okey. Dadah memprogram otak manusia. Yang tadinya baik, yang tadinya bijak, yang tadinya cerdik, jadi orang yang huru-hara. Jadi orang yang huru-hara. Dan cikgu nak cerita sikit cikgu pernah dulu jumpa dengan satu orang penagih dadah, masih remaja lagi. Ini abang ni sekejap kita minimize sikit. Jadi abang ini dek, dia ni ditangkap sekejap kita minimize dulu. Kalau ceramah live kan, minum air juga kan. Ya apa Jadi dia ni, kita rahsiakan siapa nama dia. Cikgu pun tak ingat ada siapa ni. Ditangkap di Johor. Di Johor dia masuk pusat Serenti selama 2 tahun sebenarnya, tapi dia lari. Masa tu dia boleh lari lagi, lompat keluar. Dia kerja di KL. Bila kerja di KL, kerja kawas, ditangkap polis. Polis cek-cek, rupanya dia ni lari dari pusat Serenti dan dia kena dihantar ke penjara penuh di Pekan kan. 2 tahun di penjara. Di penjara tak boleh keluar. Keluar penjara, dia bebas. Dia dihantar ke pusat Serenti di Sungai Petani, kalau tak salah cikgu. Kemudian akhirnya dia ditransfer ke sini, pusat Serenti Raup. Jadi dia pakai baju warna apa ni warna putih. Baik, di pusat Serenti tu ada baju warna merah, hijau, kuning, putih. Jadi ada makna semua tu. Jadi putih ni maknanya orang yang sudah hampir nak keluar, dalam mungkin 4 bulan lagi gitulah Okey, apa yang menarik untuk kita kongsikan di sini. Jadi cikgu tanya dia nanti, kamu nanti bila keluar dari pusat ini, kamu nak buat apa? Apa dia jawab? Saya nak menagih lagi. Tengok tu. Mungkin kalau orang lain dengar tu dah jentik telinga dia kan. Nak menagih lagi. Kerana bagi saya, dia kata bagi saya menagih itu adalah normal. Itulah, orang kalau sudah terlibat dengan dadah, dia jadi terbalik semua, terbalik. Yang normal jadi tak normal, yang tak normal tu jadi penagih dadah tu bagi dia normal. Dan cikgu sebab belajar sepadan, belajar dadah, kita memahami orang ini. Memang begitu. Tadi kan nombor 6, tak terlibat dadah, akhirnya terlibat dadah, nak keluar jatuh lagi, nak keluar jatuh lagi. Makanya jangan sekali-kali terlibat dengan penagihan dadah. Baik dek, kita teruskan lagi. Okey, sebentar cikgu nak baiki slide ni biar agak lebih comel lagi. Sepertinya tidak full ni dia ni. Baru full kan. Okey,
Ini fakta Tah di mana orang mana tak tahulah ni. Hisap rokok banyak sangat begitu ni. Bukan untuk ini manusia diciptakan. Baik. Semua penagih dadah bermula dengan rokok. Starting dia mula-mula start dengan rokok. Maka kita buat kempen jangan hisap rokok walaupun nampak macam biasa aja rokok tu. Berapa harga sekarang rokok? Berapa harga? Ada yang komen ya Allah walaupun kecil rokok tu dia boleh mengubah manusia. Sekali lagi ikut cikgu. Semua penagih dadah bermula dengan rokok. Sekali lagi, semua penagih dadah bermula dengan rokok. Jangan banggalah pergi sekolah pagi-pagi naik motor, hisap rokok. Baju kat luar, naik motor. Dia rasa bangga tu. Naik motor pergi sekolah menengah boleh hisap rokok pagi-pagi, Walaupun tidak semua orang yang merokok menjadi penagih dadah, Tapi semua penagih dadah itu mula-mula bermula dengan rokok dulu. Walaupun tidak semua, ada ayah kita hisap rokok kan. Ayah siapa hisap rokok? Mak siapa hisap rokok? Walaupun ada mak ayah kita yang hisap rokok tapi tidak menjadi penagih dadah. Dadah di sini adalah maksudnya itu dadah morfin, heroin. Walaupun rokok tu sendiri ada dadah dalam tu juga. Okay, next. Jadi rokok tidak diciptakan untuk orang-orang yang tidak tahu membaca. Rokok tu sebenarnya dibuat untuk orang-orang yang tak erti baca. Ini cerita dia. Cikgu rasa tak boleh tayang dekat ceramah hari ni. Sikit je. Dia cerita je. Jadi ceritanya begini. Ada sebuah kilang rokok. Di kotak rokok tu ditulis rokok ini berbahaya kepada kesihatan janin manusia. Ada gambar leher sakit lagi. Jadi staf yang kerja kilang ni tanya bos dia. Bos, kenapa kita buat rokok juga Padahal bos kan tahu rokok ini bahaya. Kata bos dia, kau baca tu. Jadi orang-orang yang beli rokok itu adalah orang-orang yang tak reti membaca. Dia hisap rokok, orang tak reti. Jadi orang reti membaca, bahaya. Dia tak belilah. Dia tahu bahaya kan. Yang tak tahu bahaya itulah orang yang tak reti membaca itulah yang beli rokok. Okey, ada dadah yang disangka vitamin tak adalah mak, tak adalah ini kawan kita bagi ni vitamin. Rupanya dia adalah dadah. Baik, dulu cikgu pernah membaca akratan akhbar. Cikgu tak terfikir, ada tak dalam dunia ini orang yang bunuh anak gara-gara dadah. Cikgu pernah dengar cerita satu orang bapa, dia pegang leher anak dia ni, dia nak marah sangat pada anak bila dia sakit menggigil dadah ni, dia hentak anak dia ke dinding, pecah kepala anak dia tu. Dan setelah cikgu berfikir-fikir begitu, entah berapa hari kemudian timbul gambar ini di surat khabar. Ini berlaku di sebuah negeri di Malaysia. Bapa sembelih anak sendiri. Bapa sembelih anak sendiri kerana dadah sudah membuat dia jadi gila. Dah gila. Apa tu gila? Gangguan ingatan, lupa asal usul diri dia. Okey, selamat menonton semua ibu bapa, adik-adik semua Hari ini bersama saya ni live ni seramai 16,000 orang malam ini. Mudah-mudahan adik-adik tolong fokus pada ceramah ini kerana kita ada isi yang sangat penting di sini. Alhamdulillah, PKP ini walaupun kita tak boleh pergi ke sekolah-sekolah berceramah, tapi malam ini suara cikgu, dakwah cikgu, peringatan nasihat ini sampai kepada anda semua Mudah-mudahan jadi orang yang terbaik Amin. Baik. Apa dia pengaruh pertama dadah ini? Yang pertama tadi, dia rosakkan otak manusia. Kemudian dia rosakkan jantung lagi. Wah, mahal jantung tu. Tak ada jual di kedai kan? Ada jual di kedai Aceh jantung tu. Pakcik nak beli jantung seketul? Tak ada. Jangan dirosakkan barang pemberian Tuhan itu yang sangat mahal lagi. Dah tu bila dah rosak otak, rosak jantung, kebahagiaan hidup musnah. Kebahagiaan hidup musnah. Bapa tak berfungsi sebagai bapa. Ada ibu, cikgu pernah jumpa, bukan bapa saja, ibu ni, cikgu jumpa dia di pusat Serenti di Bacok, Kelantan Dia ni sudah 2 kali ditangkap, ibu ni. Cikgu tanya dia, macam mana boleh jadi penagih dadah? Jadi rupanya dia kata dia kenal rokok sebelum dia kahwin. Bukan kenal rokok, kenal dadah. Dia sebelum dia kahwin. Tapi setelah dia kahwin, suami dia tak tahu. Kemudian ketika dah kahwin, dia kembali
mencuba-cuba dadah dan dia rasa, bagi dia lah, dia rasa sedap. Akhirnya dia jadi tak betul. Macam mana cerita, lupa, kena tangkap, masuk ke pusat parenting. Tak lama kemudian dia bebas. Dia balik ke rumah dia. Dia tengok suami dia dah kahwin lain, duduk dengan perempuan lain. Dia pun jadi stres lagi, dan dia hisap dadah lagi, masuk lagi pusat parenting lagi. Dua kali dia masuk pusat, cikgu jumpa dia kali yang kedua tu. Akhirnya kalau dah keluarga pun musnah, rosak, duit tak ada, kena buang kerja, menjadi penyambung pencuri, dan akhirnya dipenjara. Dipenjara, tak boleh jumpa anak dah. Menderita sekali penjara itu. Sekali masuk penjara 2 tahun, tidak boleh berhubung. Anda boleh dengar di YouTube kalau tak salah cikgu, Aming Spring, bekas penyanyi kumpulan Spring, dan dia pernah terlibat dengan dadah. Ini pengakuan beliau, kita tidak mengumpat. Beliau terlibat dan beliau cerita sendiri bagaimana duit beliau yang banyak tu jadi sedikit gara-gara dadah, dan beliau ditangkap, masuk ke penjara, dan beliau bertaubat. Mudah-mudahan beliau terus kekal. Abang Aming Spring kekal menjadi seorang bapa yang baik pada warga negara Malaysia, jadi warga yang baik yang boleh menyedarkan orang ramai. Cikgu tengok bagus sekali video beliau, keinsafan. Dan ada pernah terjadi orang hisap dadah ini, gara-gara nak hisap dadah tu supaya tak diketahui polis, dia sumbat dalam punggung dia. Ni dadah ni. Jadi orang yang dapat dadah tu pegang dengan sarung tangan. Pakai sarung tangan. Boleh dia sumbat dalam punggung dia, tak tahulah macam mana cara dia. Contoh ini ni, abang ini Abang Tam nama dia ni. Dia masuk ke negara Malaysia, dia sumbat dadah di dalam punggung dia. Nanti setelah sampai ke Malaysia, dia keluarkan balik untuk dijual. Jangan tiru benda ni. Jangan tiru. Katanya juga dalam surat khabar, dalam rokok ada darah babi. Betul ke tidak? Katanya hemoglobin haiwan itu diguna dalam penapis rokok itu. Baik, setiap tahun ramai sekali penagih yang ditangkap. Kalau antara Januari Jun 6 bulan 3,095 orang. 6 bulan 3,000 orang ditangkap kerana dadah. Kita tak tahu sebulan 516 orang sebulan. Okey, sehari 57 orang ditangkap. Itu duduk diam-diam gini. Dan setiap sejam 2 orang penagih ditangkap. Biasanya kalau 3 ditangkap, 2 itu adalah penagih yang berulang, yang pernah hisap dadah, berhenti sekejap ataupun dipaksa berhenti, kemudian hisap lagi, dan ada 1 orang baru, dia baru rekrut. Selalunya gitu. Okey. Baik. Itulah budak tadi, baby tadi cikgu tunjuk tadi, dah besar dia. Baik. Jumlah penagih dadah remaja ada ke tidak? Ada. 332 orang. Belia yang lebih dewasa sedikit lagi ramai, 11,949 orang. Dekat-dekat 12,000 lah ni. Dan orang dewasa 3,178 orang dewasa. Dah sampai umur 60 dah. Dah nak mati dah. Masih lagi hisap dadah. Ramai. Murid tahun 5 jual air ketum. Tak tahu negeri mana. Ada tulis itu. Ada tertulis 5 tahun ke tahun 5. Ada je 5. Mungkin tolong mak ayah dia. Tolong ayah dia jual air ketum. Darjah 5 pun ada dah. Baby pun ada penagih. Masuk universiti pun jual ganja. Dan ini berita yang sangat sadis sekali. Sangat memilukan. Seorang penagih dadah membunuh nenek sendiri. Ini berlaku di Kuala Terengganu. Kata dengan pakcik Raziah ni, dia tak tahu lelaki itu sehari sebelum bunuh nenek itu dia asah parang. Dia asah parang, tapi apa yang berlaku besoknya rupanya dia sudah niat mungkin dia bunuh nenek dia sendiri. Dah tak betul. Tak betul. Bunuh nenek sendiri. Dan ini kisah pilu seorang perempuan yang pakai tudung merah tu, yang sedang menangis itu dia pergi ke mana, dia keluar sekejap dari rumah dia, dan bila dia balik ke rumah, orang bagi tahu, rumah terbakar, rumah dia terbakar. Siapa yang bakar? Anak dia sendiri. Sedih kan? Dari kecil bayangkan seperti kamulah, di sekolah mak ayah hantar, turun kereta
2 kali, cium kiri kanan atas lagi. Lepas tu mak tak pergi lagi, tunggu anak dia masuk ke sekolah. Anak dia masuk ke sekolah, naik tingkat atas, letak beg, anak dia keluar, bye bye mak, baru balik mak. Balik sekolah, belum jam balik, mak dah sampai dah. Mana anak aku, mana anak aku, mana anak aku. Bayangkan dek, hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya anak yang dibesarkan itu jadi penagih dadah. Jadi penagih dadah, sangat menyedihkan sekali. Bakar rumah sendiri, rumah yang satu-satunya, tak ada rumah lain lagi, menangis. Orang kampung mana ada duit nak beli kayu lagi, nak buat rumah lagi, ya. Sabun, ubat batuk, penambah cepat mati awal. Orang minum air ketum tu dicampur dengan macam-macam, ubat batuk lah, dia cepat lebih mati. Tuhan bagi, Tuhan buat itu, Tuhan buat itu dalam ketum itu, bukan untuk seperti itu, ya. Baik. Ini nota, ya. Nota penting ini kalau anak-anak cikgu buat kuis di sekolah, tengok ini. Mengapa penagih mengambil dadah? Apa sebab dia? Paling ramai sekali, ini terbalik, sepatutnya piramid ini duduk besar di atas, kecil di bawah, ya. Paling ramai sekali sebab pengaruh kawan. Dengar cakap kawan. Oleh itu, di sekolah dengar cakap cikgu, di rumah dengar cakap mak ayah. Masalahnya di mana? Antara rumah dan sekolah, antara sekolah dan rumah, tengah-tengah. Sebab ikut kawan. Cari kawan yang baik-baik, ya. Jangan kawan tu baik dengan kita, tolong kita, tapi dia tu nakal, suka-suka mencuri, ambil dadah, tapi baik dengan kita. Cari kawan baik, itu maksudnya kawan yang tidak terjerumus ke arah hal-hal yang tidak baik, ya. Mungkin penagih dadah, dia berkawan, dia anggap kawan dia tu kawan baik juga kan, sama-sama penagih dadah. Kamceng. Kenapa orang ambil dadah? Yang kedua, sebab ada perasaan ingin tahu, macam mana rasa dadah tu, nampak macam comel, nak cuba, bukan barang cuba-cuba, dadah bukan cuba-cuba. Yang ketiga, sebab nak seronok, nak main macam tadilah, degedung main, nak disco lah apa. Yang keempat, sebab tekanan jiwa dah sakit, stres memanjang. Stres, akhirnya ambil ubat sekejap tenang, tapi kemudian rusak lagi. Yang kelima, nak rangsang diri supaya tak apalah dia, supaya dia lebih khayal. Yang terakhir sekali, orang ambil dadah ni sebab tahan sakit. Macam pakcik tadi kan, dia sakit tubuh dia dan tidak ada ubat yang boleh bantu dia. Makan Panadol 2 biji, paracetamol, tak ada apa. Minyak panas, comor, tak hilang. Ambil dadah akhirnya. Jadi ada orang mengambil dadah kerana sakit, dan dadah tu mahal. Cikgu ada video, cikgu tak boleh tunjuk, nanti kamu tengoklah di YouTube. Kita ambil gambar video ni pukul 11 malam di Jalan Lorong Haji Taib. Satu orang manusia ni, dia suntik dadah pukul 11 malam. Cikgu panggil dia, bang, ini berapa jam sekali? Rupanya bukan abang, rupanya perempuan. Ini tubuh dia dah jadi macam laki-laki. Jadi cikgu tanya dia, berapa jam sekali ambil ni? 3 jam sekali. Lepas suntik dia high, dia tidur tepi bangunan tu lah, di KL tu, tidur ada kotak kan. Lepas tu 3 jam kemudian dia sakit lagi, dia suntik lagi. Dia sudah bergantung dengan dadah dan tak boleh berpisah sampai mati. Bahaya, ya. Duit tak ada, apa nak buat? Mencuri lah. Jadi jangan sampai kita menjadi penagih dadah. Baik. Ini siapa ni? Siapa kenal ini baju merah? Handsome pakcik ni. Pakcik macam muda lagi kan, macam abang dia, muda lagi. Ini Dr. Tuah Iskandar. Apa beliau cakap? Beliau pernah mengatakan dalam buku beliau, penagih dadah menjadi sedemikian teruk sebab tidak menghargai diri sendiri. Diri kita sangat berharga, ya. Jangan kita buat macam benda ini tidak ada harganya. Jumlah lelaki terlibat dadah 11,741 orang. Dari tubuh yang comel, gemuk, gedempol menjadi kurus. Nampak tulang, boleh main gitar tau. Gitar current. Nak jadi macam tu, kurus, akhirnya menjadi petaka. Perempuan
Ada seramai 338 orang. Wah, kita minum air dulu ya. Minta maaf ya. Cakap straight gini kan, kalau ada di depan mata ni boleh juga rehat-rehat. Okey, cikgu pernah jumpa sebenarnya dengan Dr. Tuan Iskandar ni. Wow bukan nak jual diri ni. Cikgu dah jumpa dia, kita bila jumpa orang-orang hebat ni, kita bergambar dengan dia supaya kita dapat percikkan hebat beliau tu. Dan beliau pernah kata manusia yang menjadi penagih dadah adalah orang yang tidak menghargai diri sendiri. Ini ulangan taukid supaya lebih kuat. Ini dek. Kesian budak ni. Budak ni dalam surat khabar cikgu ambil ni mak dia ni nak buat parti dadah di rumah dia. Tapi anak dia ni menangis. Dia geram pada anak dia ni. Dia plaster anak dia di dinding. Dia plaster. Jadi mak dia buat parti, panggil kawan-kawan, panggil jiran. Jiran dia yang prihatin tengok budak ni kena tak plaster sampai begitu sekali. Jiran dia tolong telefon polis. Mak, bapa kalau sudah jadi penagih dadah, dia tak peduli anak dia macam mana, makan, minumnya, sekolah ke tak sekolah, lantak engkau lah. Dan pernah berlaku ini satu berita menarik ini. Satu ekor burung membawa dadah. Dadah ni adalah dalam biji pil biji pil, 178 biji pil dibawa oleh burung merpati, ditemui oleh pegawai kastam Kuwait. Jadi begitu hebat orang ini, dan burung ini dilatih, orang pun hebat juga melatih burung ini membawa dadah menyeberang perbatasan, diikat di belakang burung. Nak tengok gambar dia? Nak tengok tak? Ini burung ini. Jadi di belakang atas burung tu diikat, dijahit. Jadi dalam tu ada pil-pil-pil. Kesian burung ni jadi apa dia panggil pegawai, pekerja kan. Berapa sen lah burung dapat gaji kan, kesian dia ni. Kalau kita dapat gaji boleh beli mainan kan dek? Boleh beli iPad, boleh beli apa dia? Stocky. Boleh beli macam-macam mainan. Tapi burung ni apa dia dapat? Kesian ke dia. Dipergunakan oleh manusia. Dan pernah berlaku seperti ini ada orang tepi jalan duduk minta derma. Anak dia tidur terus. Tidur memanjang. Cikgu membaca artikel di internet, pernah tak tengok macam ni, dia kata, anda tahu ke tidak sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bayi itu tidur terus? Sepatutnya bayi itu dia tak tidur. Dia seorang manusia yang cerdas. Dia nak bangun, nak main jalan-jalan je bayi ni. Tapi rupa-rupanya ada berlaku mak dia beri dadah pada anak dia supaya anak dia terus tertidur, dan bila orang lalu tengok, kesiannya dia bagi duit. Kesiannya dia bagi duit. Kalau tak ada anak tak kesian sangat kan. Okey, ini gambar cikgu tunjuk sekejap. Okey, takutnya YouTube bang. Gambar ni perhatikan tu budak baby dibelah dia punya perut dia. Baby ni diculik di sebuah berlaku di airport. Mak dia tengah kalut. Budak ni ada pasport, tahu hilang budak ni. Hilang, diculik orang. Beberapa jam kemudian ditemui dia sudah mati. Dia diculik dan dibuka dia punya tubuh dia tu, diisi dadah. Dan budak ni dibawa menyeberang ke negara lain. Bila sampai dekat cop pasport kan orang tengok tidur tidur, cop pasport, jalan. Budak ni dibawa menyeberang negara lain, membawa dadah dalam tubuh dia. Tengok sekali lagi, tengok. Tu ada video tu. Cikgu tak tunjuk video. Ya bab, video itu cikgu dah test masuk ke dalam YouTube, tidak boleh video sebab dia kata tak tahulah YouTube ini benda-benda gitu sepatutnya mengerikan. Itu kita takut tengok, jadi takut kan. Anda mahu tak kalau adik anda dibuat macam tu? Orang culik, orang belah dada dia, orang isi dadah dalam tu jual. Bukan jual anak tu, jual dadah. Nampak? Sampai begitu sekali otak orang hisap dadah, nak jual dadah ni, dia tak peduli kau matilah asal aku dapat duit. Dan cikgu pernah berjumpa ni seorang penagih dadah. Dan kita nak rahsialah malam ni siapa dia. Dia pernah katanya dia menghisap dadah harga dia RM3,000. Sekali habis gitu je. Okey, baik. Ini gambar video zombie, orang hisap dadah ni menjadi zombie, ada video. Anda cari di YouTube. Cikgu tak nak pasang kerana video ni dikelaskan sebagai 18 SX ke atas. Sepatutnya video ni boleh kita upload kan, biar anak-anak tengok jadi takut.
Dan ada orang yang kaki dipotong, kaki dipotong. Ini dia punya kaki dia, contoh ni, ini ada isi, ini ada isi, sini tulang saja. Tulang saya saja, tak ada isi. Dia digergaji pakai dawai, putus. Jika ada video ni, dan video tu ada ditayang juga malam ini kerana disensor oleh pihak YouTube. Nanti anda cari sendiri, cari ada di YouTube. Okey. Ini budak di Indonesia, Idugam. Boleh dengar tak? Tengok muka dia. Tengok muka dia, Idugam. Okey, kita stop Budak ni Idugam, tak tahulah mana rumah dia. Orang Idugam ni macam-macam guna baju ada, guna plastik ada. Kita tengok dari jauh kita boleh tahu dah. Ini Idugam ni, tengok muka dia. Ni ciri-ciri orang yang isap dadah, mata selalu berair. Kemudian dia membawa kepada tak pergi sekolah, jumlah kehadiran merosot, suka memecihkan diri, dan bila nak duit dia buat apa? Dia mencuri, dan rupa dia makin buruk. Rupa dia nak tak macam tu? Rupa kita makin buruk, selalu menguap, turun berat badan. Turun berat badan ni kalau orang gemuk nak kurus tu okey, tapi ini sudah menjadi satu penyakit. Tu macam cekeding. Okey, sudah 9:30 malam. Cikgu nak tunjuk satu video satu orang pakcik ni satu orang pakcik. Sebelum tu ada satu gambar lagi ni Jangan jadi anak yang derhaka jadi anak yang baik, taat pada ibu ayah, patuh pada ajaran agama. Dan berlaku di negeri Padang di Indonesia. Satu orang nama dia Si Tanggang telah derhaka pada mak dia. Dia tak mengaku mak dia, akhirnya jadi batu. Masih ada sampai sekarang tu. Tengok sekejap yang ini. Ini orang-orang yang pernah terlibat dadah. Dia seperti apa? Mayat hidup. Mayat hidup. Ingat akibatnya. Tengok muka ni. Dari dulu yang comel, dah jadi macam hantu jelangkong. Yang perempuan dua orang ni, tengok ni. Sebelum dia terlibat dengan dadah secara serius, comel lagi kan? Comel lah. Comel. Lepas tu bila dah jadi penagih dadah, muka dia gitu, dia macam hantu jelangkung. Ini pun juga tahun 98 muka dia, kemudian tahun 2002 hanya 4 tahun berubah. Ini juga ni, ni comel, kemudian jadi nenek-nenek dalam masa yang tidak lama. Akibat dadah. Orang isap dadah jadi apa? Hilang maruah diri, hilang keluarga, hilang kerja, hilang Tuhan. Ini berlakunya anak pembuangan baby. Kesian budak tu. Okey, baik. Ramai-ramai orang yang pernah terlibat dengan dadah ini. Ada satu orang pakcik ni dia ni sangat bagus sekali. Cikgu akan tunjuk nanti sekejap lagi. Baik, ada dua pilihan sebelum tu ada dua pilihan dalam hidup ini. Kalau kamu belajar rajin-rajin, masuk universiti, mak ayah terpaksa biaya kamu habis duit, akhirnya kamu jadi orang berjaya. Tapi kalau kamu tak belajar baik-baik, malas-malas, dan akhirnya jadi budak yang tak bagus, masuk pusat serenti, mak bapak kamu pun terpaksa juga membiaya 600 tahun sebulan. Jadi masuk pusat serenti ke masuk universiti, dua-dua habis duit. Masuk universiti dapat ijazah, masuk pusat serenti tak dapat ijazah. 600 sebulan. Ini kawan cikgu di Kelantan membantu satu orang murid sekolah nak periksa. Dan ini di Indonesia, di Medan, cikgu lalu di Simbol Langit, nama tempat penagihan dadah ini, tempat nak repair orang-orang isap dadah. Ada orang Malaysia rupanya. Orang-orang Malaysia yang ada duit tapi malu anak dia isap dadah, dia tidak hantar ke sini, dia hantar ke luar negara. Di sana kaki mereka dirantai. Kaki dirantai berjalan begitu dia. Di Simbol Langit di Medan. Jadi ramai juga orang Malaysia yang berada di luar negara yang nak disembuhkan, nak dibantu. Baik, akhirnya sekali cikgu rasa sampai sini saja dulu dek. Ingatan cikgu untuk kamu semua pada hari ini, jadilah anak yang baik. Jadi anak yang baik dan cubalah jadi manusia yang baik. Ingat, dadah, DADH, dengan agama. Dengan agama, dadah akan hancur. Jadi bila kita kuat agama, insya-Allah, tidak jaminan juga bila kita kuat agama betul-betul lah
dadah itu tidak akan ada dalam hidup kita ini. Ya, terus jadi orang yang hebat ya. Mari kita dengar apa kata pakcik ini sebelum kita mendengar ucapan penutup daripada Tuan Timbalan Pengarah. Okey, kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid bin Bani, di antara bekas-bekas penagih yang hari ini telah berjaya dan hidup sejahtera dalam masyarakat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Inti Dadah Kebangsaan 2020. Saya Muhammad Rashid bin Bani, di antara bekas-bekas penagih. Saya juga ingin berpesan kepada diri saya dan kepada anda semua. Melalui pengalaman saya, keseluruhan di alam fantasi penagihan dadah hanyalah mimpi di siang hari. Dalam arti kata yang lain, bayang-bayang yang segera hilang. Ketawanya hanya sekejap jika anda tidak cegah, kesedihannya akan berpanjangan. Begitu juga kenikmatannya hanya sebentar atau sehari. Tetapi jika anda tidak cegah, penderitaannya bertahun-tahun. Ingatlah, keceriaannya hanya sedikit. Jika anda tidak cegah, kesenseraannya boleh bawa ke mati. Oleh itu, jauhi dadah. Cegah sebelum parah. #lebih baik cegah. Tak perlu setinggal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, itu ucapan daripada Tuan Rashid ya. Okey, seterusnya pada malam ini kita ikuti Tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Demikianlah tadi ceramah kesedaran bahaya dadah sempena Hari Anti Dadah 2021 yang disampaikan oleh Cikgu Nur Hisham bin Hamzah dari SK Beranang Hulu Langat. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nur Hisham bin Hamzah. Tahniah juga kepada semua yang telah mengikuti program PPDA Peringkat Negeri Selangor dari awal sehingga akhir. Ambillah perkara-perkara yang memberikan manfaat dan daripada isi ceramah tadi, dan semoga kita semua menjadi insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, kuat dan kental serta tidak mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah. Pelibatan seluruh masyarakat dalam membantras penagihan dadah sangat penting kerana ianya merupakan elemen utama dalam menjayakan misi negara bebas dadah. Ibu bapa dan keluarga ialah entiti paling kecil dalam masyarakat yang perlu memainkan peranan penting dan paling serius dalam memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan gejala dadah. Masalah dadah bukan sahaja merupakan perkara yang sangat perlu dielakkan, tetapi perkara ini juga boleh menimpa sesiapa sahaja. Perkara ini merentas status dan latar belakang serta kepercayaan seseorang. Kejayaan membantras masalah dadah juga memerlukan pendekatan yang seimbang serta menyeluruh dengan dasar yang relevan berdasarkan amalan-amalan terbaik dan evidence based. Akhir kata, pada sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini, saya menegaskan bahawa lebih baik kita mencegah sebagaimana tema yang kita semua bangunkan pada tahun ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama berganding bahu menjadikan komuniti kita selamat daripada ancaman dadah dan anak-anak kita dapat membesar dan menjadi generasi yang berdaya saing serta berjaya. Akhir kata, marilah kita sama-sama berpaksikan kepada kepribadian insaniah anak Selangor. Kita bermaruah. Salam JPN Selangor terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu demikian tadi program pada hari ini yang telah berlangsung selama sejam. Terima kasih pada semua anak-anak, adik-adik, abang-abang sekolah menengah, kakak-kakak, pada ibu ayah, semua guru-guru, pegawai-pegawai, guru besar, pengetua, pegawai BPD, pegawai jabatan yang telah bersama-sama pada malam ini dalam program pendidikan pencegahan dadah. Semoga ianya memberi manfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya salah dan kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.